Ihya Ramadan yang diterbitkan oleh produksi dalaman kita, ini Hiburan TV, yang menyajikan hiburan berbentuk dakwah. Di samping menghibur, kita akan mendapat ada manfaat daripada tazkirah yang akan disampaikan. Ada kasidah dalam tu, ada lagu-lagu nasyid ketuhanan. Antara program menarik di TV2 adalah drama Di Hujung Ranting, Calon Menantu Tuan Rumah, rancangan memasak Sudi Pusing Dunia, serta tayangan filem-filem aksi dan komedi luar negara. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK berjaya membuat kutipan zakat fitrah berjumlah RM29,000 hanya dalam tempoh 4 hari Ramadan. Daripada jumlah itu, RM25,000 dibayar secara dalam talian. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Syekh Zakaria Uthman berkata, angka tersebut menunjukkan tahap kesedaran umat Islam untuk membayar zakat fitrah di awal Ramadan, khususnya secara dalam talian semakin meningkat. Pihaknya menjangkakan jumlah kutipan zakat fitrah di Kedah akan meningkat sebanyak RM900,000, iaitu RM11.5 juta berbanding RM10.6 juta tahun lalu. Yang melalui online ni yang kita kena pasti adalah mereka yang keluar daripada Kedah. Kemungkinan kalau dah tahun ni PKP serentak sempadan tak boleh, saya jangka anak-anak Kedah yang luar berada di Kedah yang tak boleh balik Hari Raya, mereka akan turut membayar zakat fitrah secara online. Bukan kita menuntut supaya mereka bayar, tetapi kebahagiaannya mereka balik bayar di negeri mereka. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan zakat fitrah oleh Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Aminul Karim Sultan Salihuddin di Masjid An-Nur Kampung Tanjung Setol, Pendang, Kedah. Terdahulu Tengku Sarafuddin Badli Shah turut menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 200 jemaah. Kadar zakat fitrah di Kedah tahun ini ialah RM7, RM14 dan RM21. Orang ramai yang ingin menunaikan zakat fitrah secara dalam talian boleh melayari laman sesawang Zakat Kedah. Sekumpulan saintis menjalankan satu kajian bagi memahami kesan pengasingan diri dan impak kurang penerimaan cahaya siang. Bagi tujuan tersebut, 15 lelaki dan wanita secara sukarela mengasingkan diri di Gua Lobreef, Painis, Perancis selama 40 hari. Dapatan kajian diharap dapat membantu misi angkasa serta pekerja yang tinggal terasing seperti petugas di kapal selam dan pelantar minyak. Kajian sejak 14 Mac lalu dijangka tamat pada 23 atau 24 April ini. Gaya selam pemuda ini melakukan kerjanya sambil diperhatikan seekor ular tedung begitu mengagumkan netizen. Saiz ular ini serta aksinya sudah cukup untuk membuat kita kecut perut. Ternyata pemuda ini mempunyai kelebihan tersendiri yang tidak mampu dipunyai oleh calang-calang orang. Populariti platform TikTok bukan sahaja menarik golongan muda untuk beraksi. Ada video yang tular ini, seekor monyet cuba turut serta bersama dua gadis beraksi dengan aplikasi TikTok. Ini menyebabkan kedua-dua gadis tersebut kelam kabut melarikan diri. Gelagat lucu ini berjaya menerima lebih 20 juta tontonan setakat ini.
Baiklah saudara, berita perdana edisi Jumaat 16 April berakhir di sini. Kami warga Berita RTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang sudi menyantuni barisan hadapan pada bulan Ramadan ini, termasuk kami di bilik Berita RTM. Betul. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mendaftar janji temu vaksinasi COVID-19 di aplikasi My Sejahtera. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama dengan kami, TV1 mewarnaimu. Malam ini, apa yang menarik? Jom saksikan. Hai semua, saya Faris Atras, pengusaha syarikat pembersihan. Sebagai ahli perniagaan dan juga majikan, saya amat menantikan untuk kita semua divaksinasi. Vaksinasi sebenarnya dapat menjana semula ekonomi yang terjejas akibat PKP. Dengan ekonomi yang baik, secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai lagi. Oleh itu, buat pilihan bijak dengan vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Rancangan ini dibawa khas oleh QSR Brands Malaysia Holding Berhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, kepada semua penonton, salam Ramadan. Hari ini kita nak membincangkan tentang Ramadan. Bersihkah kita dari segi sudut makanan yang kita beli di bazar Ramadan dan sebagainya. Untuk itu, saya nak kenalkan panel untuk hari ini. Iaitu Profesor Madya Dr. Nur Aini binti Mahyudin selaku Ketua Laboratori Perkhidmatan Halal Institut Pendidikan Produk Halal UPN. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, sihat. Salam Ramadan, Prof. Salam Ramadan. Okey, Prof. Dan seterusnya, inilah dia penganalisis halal yang terkenal di Malaysia. Sekarang ni saya dah ambil alih tugas dia. Okay, sekarang ni beliau berada di kanan saya sebagai penganalisis halal. Apa khabar, Ustaz? Waalaikumsalam. Baik, seadanya atas undangan ini dan juga terima kasih banyak kepada pihak Halal kerana memberikan ruang daripada berada di sudut sana. Betul. Dialihkan di sini untuk tugas saya lebih kepada menganalisis juga yang tajuk yang kita bincangkan, insya-Allah. Terima kasih, Anim. Baiklah, program kita ini dibawakan oleh QSR Brand Malaysia Holding Berhad yang menguruskan Pizza Hut, KFC, ayam mas dan sos lain macam anda nampak di atas meja kita sekarang ini. Okay, bau dia pun dah cukup mengasyikkan. Tak apa, kita bincang sekejap lagi. Kita nak fokus kepada tajuk kita, iaitu Ramadan bersihkah kita. Okey, untuk soalan kepada Prof. Okay, Prof. Kita nak minta Prof untuk ulas sedikit peranan dan fungsi IPPH ini secara ringkas untuk opening My Halal hari ini. Terima kasih ya Puan Hanim, pengacara kita. Saya boleh mulakan dengan sejarah lah ya.
Institut Halal ni kita mulakan sebagai unit makanan halal pada tahun 2003 di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Kemudian setelah negara kita pada masa itu dia ingin menjadi peneraju kepada hub makanan halal global. Jadi pada masa itu daripada unit makanan halal dinaik taraflah juga jadikan Institut Makanan Halal pada tahun 2005 pada masa itu. Dan setahun selepas itu barulah Institut Penyelidikan Produk Halal ni ditubuhkan. Ini adalah untuk merealisasikan supaya peranan kita ni lebih daripada makanan halal tapi turut menampung bahan-bahan gunaan umat Islam. Bukan saja makanan tapi macam barang-barang gunaan umat Islam. Dan institut ini sehingga kini kita menjalankan peranan utama dari segi menjalankan penyelidikan halal. Kita juga memberikan servis halal dan juga menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan polisi halal. Okey, baiklah Prof. Okey, kita nak tanya juga untuk berkaitan